Assalamualaikum, selamat malam. Hai. Okey, bersama saya Siti Mary di dalam The Siti Mary Show. Okey guys. Dah ramai dah Mary nampak ni, tunggu Mary nak bersiaran hari ni. Maklumlah semalam kan kita cuti. Okey. Hai, Mary nampak tu, Mary boleh baca. Hai Fidelia, hai Rini, hai Hasna, hai Zayu. Siapa lagi tu? Hai Krisni Veronica. Siapa lagi tu? Hai Sofia Santi. Amboi, ramainya tunggu hari ni. Amazing. Okay, sebelum tu boleh tak tolong komen Mary punya suara and gambar ni clear atau tidak? Komen dekat bawah, Mary nak tahu. Clear atau tidak? Hai Fio, hai Flora, hai Cik Dila. Selamat malam. Rindu Siti Mary Show. Alah, baru satu hari kita cuti kan. Okay, clear tak? Clear atau tidak? Komen Mary tengah baca ni. Hai Sarah, hai Jayu Mahat. Amazing. Thank you Fidelia for the feedback. So live Mary hari ni clear, suara pun clear, betul tak? Alright. Boleh tak Mary nak you all tolong Mary untuk share live ni pada lebih ramai orang lagi untuk mereka sama-sama tonton. Okay? Topik kita pada hari ini memang sangat menarik, tertarik, memang the bomb. Okay? Sebabnya kita kupaskan tentang topik iaitu berniaga tanpa sokongan suami. Untuk pengetahuan korang, Mary pula. Kak Yam dulu pun berniaga tanpa sokongan suami dia, tau. So Mary nak share lah dekat sini dengan korang ni. Okay? So sebelum ni Mary cerita untuk Kak Yam, tau. Okay? So sebelum ni Kak Yam hanyalah seorang staff nurse, bekas staff nurse, and then selepas dia kahwin, dia dah berhenti kerja. Alright. And then dia duduk dekat rumah, tak disuruh rumah. Okay. The moment dia decide untuk buat business, okay, sebenarnya tanpa sokongan suami. Walaupun dia pinjam modal RM100 tu adalah daripada suami dia. Okay. So, bila dia dah dapat modal RM100 dekat suami, RM100 daripada kakak dia, and then dia pun start berniaga. Start berniaga sampailah 30 botol. Okay. Pada waktu tu, sebelum sampai 30 botol tu, okay, sebenarnya Kak Yam you all ni, dia dah ambil tempahan tau. Dia dah ambil order daripada siapa saja yang mempunyai masalah rambut gugur waktu tu di sekitar Seremban, Senawang, Port Dickson. Okay, selepas kahwin, Kak Yam duduk di Port Dickson lah bersama dengan mertua and husband dia. Alright, long story short, selepas dia dah ambil tempahan tu, okay, sebab semua tu adalah di sekeliling dia, betul tak? So, sampailah botol-botol, okay, sampailah produk-produk tu dekat rumah dia. Okay, and then bila dia ajak suami dia pergi COD, macam korang buat lah sekarang ni. COD, okay, charge on delivery, okay. And then, cash on delivery, sorry. Buat cash on delivery maksudnya hantar dulu and then pelanggan akan bayar, betul tak? Okay, so Mary pun ajaklah suami dia. Itu first time, Mary pula. Kak Yam ajak suami dia untuk pergi COD. Okay, it was first time Kak Yam COD and the last time dia COD pada waktu tu sebab dalam perjalanan, okay, dalam perjalanan and waktu dia balik, dia kena bebel, kena marah dengan suami dia sebab Kak Yam tak ambil charge COD pada waktu itu. Waktu tu Kak Yam tak tahu lagi yang sebenarnya COD ni kena ada charge. So dia sangat baik hati, it was her first time, and then dia sangat baik hati tak charge pun dekat orang yang COD tu. Untuk dia pergi COD tu dari jauh tau, daripada Port Dickson pergi Senawang, daripada Port Dickson pergi Seremban, sangat jauh. Kena lalu tol lagi, so duit minyak,
duit tol semua dia tak kira langsung. And that time, satu botol siram harga dia, okay, satu botol siram harga dia RM10. Okay, so Kak Ayam tak ambil charge, jadinya dia seperti berniaga rugi. Dia tidak ambil kira minyak dan tol yang yang sepatutnya dikira sekali. Okay, so itu sebabnya Kak Ayam buat benda COD first time and last time. Sebab dia sangat serik, kena marah dengan suami dia. Korang pernah dengar tak cerita ni daripada Kak Ayam sendiri? Hari ni Mary just ceritakan je untuk you all. Sebab itu adalah first time beliau. So, itu and then dalam masa yang sama sebenarnya suami dia tak support pun. Okay, waktu next tu botol sampai lagi, produk sampai lagi, suami dia tengok je. Tak ada pun nak tolong packing ke. Tak adalah, memang tak. Sebab waktu tu suami dia masih lagi berniaga di pasar malam and masih lagi tolong mak dia di kedai makan. Jadi dia tengok je apa yang Kak Yang buat. Dia tak ada cakap, tak ada cakap no. Hantar kau kat situ. Kan? So, itulah dia macam mana Mary, Kak Yang dulu bermula tanpa support suami juga. And macam mana dia boleh dapat support suami adalah sebabkan Riza. Okay, pada permulaannya Kak Yang pun start tanpa support suami, suami tak tolong pun angkat stok apa semua. Tapi bila lama-lama dia nampak Kak Yang ni daripada 30 botol jadi 100 botol, jadi berkotak-kotak, suami dia dah start trust, nampak and then nak join sekali bisnes ni. Okay? So itulah sedikit cerita tentang Kak Yang. Korang punya founder Fatfler sendiri. Okay? So hari ni amazing sangat. Hari ni Mary bawakan tetamu khas. Tetamu khas untuk you all. Okay? Kenapa Mary pilih dia Sebabnya Mary dengar dia dulu tak disokong oleh suami. Oh, gila. And then Mary dengar juga suami dia sumpah dia hari-hari bisnes dia akan lingkup. Wow. Kalau korang kena macam tu, apa perasaan korang? Dah lah kita nak bantu dia. Lepas tu dia buat macam tu pula kat kita. Allahu Akbar. Mary tak dapat bayangkan. Dah lah tak nak support, diam je lah. Betul tak? Ni kena sumpah lagi. Bisnes kau akan lingkup. Bisnes kau tak akan berjaya. Luluhnya lah Mary dengar. So Mary decide untuk ambil tetamu ni. Untuk bawakan dekat korang. Untuk share. Macam mana dia boleh buat? Sampai sekarang. And ini adalah contoh yang terbaik sebabnya suami dia dah start support. Suami dia pula tanya. Sekarang ni suami dia pula tanya. Bila nak restock ni? Suami dia pula tolong pergi ambil stok dekat HQ. Amazing ke tak? Amazing gila kan? Okay, so hari ni Mary nak bawakan tetamu khas untuk you all iaitu Puan Roslinda Rosli. Beri tepuk kasih. Alright. Okay. Hai Puan Roslinda. Hai Mary. Okay. Alright, thank you so much sebab nak sudilah untuk menjadi tetamu Mary pada hari ini. So Mary nak Puan Roslinda boleh perkenalkan diri dulu untuk kita punya penonton kat luar ni. Hai semua, saya Roslinda Rosli, lebih dikenali sebagai Makcik dalam Fatfler ni. Dan Makcik adalah seorang executive partner Fatfler lah. Under HQ. Alright. Okay. Puan Roslinda. Mary dengar cerita Puan Roslinda ni dulu bisnes tak dapat support suami. Apa dah jadi Puan Roslinda? Boleh tak share sikit dengan kita punya kawan-kawan ni? Memang betul. Dulu memang husband memang tak support langsung apa yang saya buat sebab sebelum ni saya ada bisnes.
kisah mula yang dia tak support. Saya ada buat bisnes tapi bukan bisnes online lah. Saya ada buat kek apa semua. Dan bila buat tu tak ada langsung saving sebab saya tak ada ilmu kan. Tak ada langsung saving. Hari tu berniaga, hari tu juga duit tu habis. Tak tahu. Lepas tu itulah modal, itulah gaji. Semualah bercampur. Memang tak ada hasil langsung. Lepas tu bila mula-mula jadi dropship tu dia tak berapa nak ni sangat lah. Dia tak berapa nak bising sangat sebab macam masa dropship tak agresif sangat. Lepas tu bila decide nak jadi agent, cakap kat dia nak jadi agent. Lepas tu dia cakap boleh tapi jangan kacau dia. Lepas tu pergi buka account bank sendiri, jangan kacau account bank dia. Saya kan tak kerja, saya tak ada account bank tau. Allahu Akbar. Tak ada account bank. Sebab saya berhenti kerja dah lama jadi account bank tu tak aktif. Lepas tu saya kata boleh buka tapi Maybank nak strict gaji. Walau macam mana pun dia kena tolong saya. Saya kata okay tak apa dia tolong buka account bank je. Dah settle buka account bank. Balik tu saya kata saya kena bayar 200.5 kot masa tu nak jadi agent kan. Saya cakap tak ada. Satu sen pun dia tak bagi. Saya adalah sikit saving dari ASB masa tu. Saya keluarkan saving ASB lah. Tapi saving tu pun daripada hasil saya jadi dropship masa tu. Saya memang tak ada duit. Okay, Puan Roslinda. I nak tanyalah. Kenapa you daripada suri rumah, you decide untuk nak join business pada awalnya? Sebab tak best ke jadi suri rumah ni? Tak ada duit. Terima duit je daripada suami. Tak best ke? Tak seronok sebab memang suami saya dia bukan jenis kedekut apa. Kalau saya minta dia akan bagi je. Dia tak ada masalah macam tu. Dia tak ada masalah kewangan lah. Maksudnya sebab suami saya dia orang kata apa, orang government kan. Dia ada gaji lah. Tak ada masalah tak ada gaji. Tapi memang macam tekanan sangat. Bila balik kampung saya tak boleh bagi duit kat mak. Macam nak belanja, takkan saya nak bagi duit kat mak saya pun nak minta kat dia. Macam jadi macam satu tekanan lah, bengang lah. Masa tu pula adik saya kerja, saya tak kerja tapi adik saya boleh bagi duit kat mak, saya tak boleh bagi. Memang rasa macam sedih gila lah. Memang tak boleh nak. Lepas tu saya pula jenis macam mak saya tengok mak saya dia suka macam sedekah-sedekah bagi orang makan apa semua. Saya nak buat macam tu. Tapi saya tak dapat. Takkan saya asyik nak minta duit kat husband je nak bagi ke orang kan. Tu ini juga ada duit sendiri senang boleh buat masak makan banyak-banyak, boleh bagi orang. Saya suka macam tu. Sebab hobi saya masak kan. Okay. And then you decide untuk join business lah. Sebab kan nak bantu boleh kalau kita ada duit sendiri boleh bagi duit, boleh bagi orang makan, boleh belanja orang. Saya suka macam tu. Jadi decide macam aku nak buat business, aku ada duit sendiri. Jadi so aku nak buat apa bebas. Tak payah nak minta dia. Memang dia bagi tapi macam rasa macam kalau pakai duit sendiri kan lagi best. Macam tu. Yes. Okay. So mula-mula start business tu start terus jadi AEP ke ataupun stokis ke macam mana? Boleh tak share sikit? Tak. Saya mula daripada dropship yang bermula daripada 10 botol saja. Dan sampai hari ni lah duit yang daripada 10 botol tu saya buat rolling sampai saya jadi AEP ni saya tak pernah buat loan apa-apa lagi setakat ni. Wow. Waktu dropship tu mula-mula start berapa kena bayar? Masa dropship tak kena bayar. Tak kena bayar? Tak kena bayar. Sebab saya jadi dropship, masa tu ada ipar saya dia agent tau. Dia suruh, mula saya pakai sendiri. Pakai sendiri tu, dia cubalah balik jual dekat orang BSP. Dia kata, lepas tu saya ambil lah 10 tu dulu. Lepas tu, kata 10 tu ambil, lepas tu balik jual dalam masa 10 minit je habis. Lepas tu baru dah semangat lah. Start balik tu memang saya tak pernah lagi buat mana-mana loan lah sampai sekarang. Yang saya ingat memang 10 botol tu lah sampai sekarang saya guna duit tu. Amazing. Okay. Alright. So, the moment you decide untuk jadi agent tu, you dah bagi tahu dekat husband and dia kata jangan kacau. Okay. So, bila you dah jadi agent, apa pula cerita dia? Boleh tolong share tak? Okay. Masa jadi agent, macam tiap hari kalau macam nak packing barang ke apa, dia tak akan tolong. Lepas tu tolong? Dia tak akan tolong. Lepas tu kalau macam dia kan masa jadi ejen tu tak adalah macam hari-hari sangat saya ada sale. Ada hari yang saya tak ada sale. Bila hari saya tak ada sale tu, hari tu lah dia akan cakap, tak adalah tu hari ni, lingkup lah tu bisnes. Ya Allah, lingkup lah tu bisnes tu. Bila dia cakap lingkup lah bisnes,
memang setiap kali dia cakap kau tunggu. Saya cakap tu lah dalam hati, kau tunggu satu hari bisnes aku ni maju lah. Sampai saya cakap macam kau tunggulah satu hari, kau tengok satu hari kau akan tepuk tangan. Saya cakap macam tu kat dia. Okay. Pada waktu you kena macam tu dengan suami kan, you terima ayat tu daripada suami, apa perasaan? Sedih ada, tapi yang paling saya bengang lah. Saya kata dia ingat macam saya jenis pantang juga orang cabar kan. Sampai saya kata okey tak apa, kau tengok satu hari kau akan tepuk tangan kat aku. Tepuk tangan tu sekejap lagi saya cerita, dia ada tepuk tangan tapi sekejap lagi lah saya cerita. Okay. Kita simpan dulu. Dia kontes lepas tu kan kita kena buat live apa semua. Setiap kali saya nak buat live mesti cakap mula dah nak jual muka. Ya Allah. Lepas tu saya kata dalam hati aku dah lah tolong kau cakap macam ni pula. Lepas tu nak pergi kelas tak boleh. Dia cakap tak boleh sebab anak saya masa tu kecil. Amar masa tu dalam 3 tahun macam tu. Dia cakap tak boleh siapa nak jaga anak. Macam dia tak nak ganggu dia punya waktu kerja dia. Kalau nak pergi, jangan kacau dia. Nak pergi tapi jangan kacau dia. Kelas pertama saya sampai saya kena suruh mak datang lah jaga sebab dia tak nak jaga anak. Macam bagi dia kata nanti terganggu dia punya waktu kerja lah. Macam tu. Macam tu First time saya dengar. So waktu tu memang dalam masa yang sama sedih tapi sangat bengang. You nak membuktikan. Okay. So what's next? Lepas masa SWS. SWS tu kan banyak hari kan kena pergi kelas kan. Saya macam aku bengal lah dah dia tak nak jaga anak. Okey tak apa. Saya suruh mak saya datang tapi dengan duit untuk Fairfield tu saya booking hotel dekat Putrajaya. Dekat Putrajaya dekat Putrajaya lah. Hotel 5 star untuk mak saya duduk jaga anak saya kat situ. Saya tak nak macam saya tak nak macam mak saya kena jaga anak saya kat rumah lah maksud saya tu. Jadi saya suruh dia duduk kat situ. Kat situ pas sebab saya tengok dia cakap banyaknya duit boleh booking hotel untuk mak pula. Tapi dia tak kacau lah. Duit saya dia tak pernah kacau sebab saya dia bagus. Dia duit saya tak pernah kacau tapi macam dia dah dapat kesan saya ni ada duit. Sebab sebelum ni nak pergi mana pun aku minta je kat dia. Bila dah ada masa SWS tu saya dah stokis kan. Masa tu saya dah ada duit dah ada duit simpanan jadi saya tak nak saya nak tunjuk kat husband saya ni saya mampulah bagi anak saya duduk selesa walaupun saya tak ada anak saya pergi duduk kat hostel 5 star dengan mak ayah saya buat. Wah. Gila the best revenge. Okay. Macam mana dia boleh start untuk support and then trust pada you yang you ni buat bisnes? Macam mana tu? Okay, masa tahun lepas kalau semua orang ingat, kalau yang follow saya dia tahu sebenarnya saya kemalangan kan. Masa tu kaki dia sebelah kiri patah. Okay, dah sebelah kiri patah dia kena duduk di rumah lah, tak boleh kerja, tak boleh apa kan. Tapi gaji jalan lah. Cuma masa tu mak dia datang tau dari kampung. Okay, mak dia datang, kakak dia datang ramai lah. Sebab saya dia adik-beradik dia ramai sampai lampau orang. Sebab saya dia punya adik-beradik ramai. So bila mak ayah dia datang, mak ayah tak ada dah. Bila mak dia datang, semua datang, mestilah kena makan kan hari-hari, kena makan, kena masak apa semua. Start pada tu dia nampak sebab saya pergi kedai pun sebab saya yang buat lah sebab dia tak boleh gerak kan. Dia pergi kedai apa semua, saya, lepas tu duit pun saya tak minta kat dia. Dia dah mula perasan, dia kata, kenapa tak? Ada duit ke? Dia tanya juga, ada duit ke? Kenapa tak minta pergi ambil? Duit dia ada dekat bank pergi ambil. So saya kata, saya malas lah nak pergi ATM, tak apa saya pakai duit saya, tak apalah. Sampai kat situ, lepas tu masa dekat nak raya dia kena operate, letak besi dekat kaki lah sebab kaki dia patahkan tulang tu. Masa mula hospital cakap pakai GL sebab husband government. So pakai GL tak kira tak payah bayar lah. Tapi bila sehari sebelum dia break, hospital call kata besi tu kita kena beli. Hospital cuma tanggung kos pembedahan dengan bilik dia tu. Ward dia. Yang besi kena beli. Besi tu dalam 3,000. Kena pula nak raya lepas tu hari Sabtu kot kalau tak silap saya. Jadi dia tak boleh pergi keluar duit ASB dia. Dia memang alamak macam mana ni dah nak raya lepas tu
kalau tak buat operate tu, kalau tak buat juga dia kena lambat lagi. Lepas raya lepas tu macam lambat lagi lah. Jadi proses dia nak sembuh tu lambat lah dia boleh kerja kan. Yes. Lepas tu saya kata, saya tak apa, saya ada. Saya kata. Lepas tu dia terkejut tak? Ada duit sampai 3,000, dia terkejut. Saya ada duit sampai 3,000 dalam akaun yang saya boleh transfer dalam masa 2 minit je. Saya kata, tak apa, saya transfer, saya beli. Tak apa, saya cakap dengan doktor. Okey doktor, besok saya nak on juga operation tu, saya bayar malam ni juga saya beli besi tu. Dia memang terkejut, dia tak cakap apa, biasalah orang lelaki kan. Dia tak cakap apa tapi dia memang terkejut lah. Dia tak sangka saya ada saving sampai macam tu. Lepas habis tu semua selesai, barulah dia macam, dia ada minta maaf kat saya. Dia ada minta maaf, dia kata minta maaf sebab selama ni dia condemn, macam dia kata, macam dia halang lah apa yang saya buat. Lepas tu dia cakap dia bukan apa sebab dia takut saya ni main-main dalam bisnes. Sebab sebelum ni pun bisnes tapi tak ada duit pun. Buat kerja, buat kek siang malam sampai tak tidur tapi tak ada duit pun. Dia takut macam tu. Rupanya dia tak sangka yang saya ada cash yang boleh keluarkan segera time dia susah. Boleh bantu dia. Sampai macam tu sekali lah. Sampai dia tu, sampai dia, saya terperasan tak apa yang dia buat. Dia pergi minta duit dekat grup WhatsApp family dia. Nak minta, dia punyalah malu nak minta kat saya ni. Dia pergi minta kat family dia. Dia pergi minta kat family dia. Sebab saya pun ada dalam grup WhatsApp tu kan. Dia ada boleh tak siapa-siapa pinjamkan duit sebab dia tak boleh keluarkan duit ASP. Dia dah settle yang tu baru saya cakap tak apa saya beli. Besok juga kita operate. Saya cakap dapatlah kami beraya di hari raya. Okay. Besok tu boleh balik raya. Amazing. Rasa macam waktu dia minta maaf tu rasa luluh tak? Rasa cair tak? Memang sedih lah Mary. Macam tak sangka sebab sebelum saya ingat sampai bila-bila dia tak nampak apa saya buat. Saya tak sangka macam tu. Rupanya dia nampak apa aku buat selama ni. Dia tengok je dari jauh. Dan saya pun ambil positif lah benda tu. Mungkin apa yang dia buat tu dia nak bagi saya bersungguh-sungguh. Nak bagi saya bengang, saya lawan je saya buat je. Kalau dia cakap tu saya lemah, habislah. Tak boleh lah capai apa yang saya capai sekarang. Saya ambil benda tu saya positifkan lah. Saya macam tu. Saya tak adalah macam dia nak sakitkan hati ke tak. Saya positifkan benda tu. Okay. Selain daripada peristiwa yang you bagi dekat you boleh cepatkan operate tu. Apa lagi yang you buat untuk tawan hati dia, untuk dia support you? Pernah tak cuba-cuba untuk nak tarik perhatian dia, nak bagi dia support you? Pernah tak? Apa yang saya buat sepanjang dia marah tu, bila saya nak buat live ke apa, saya akan pastikan kerja rumah saya settle dulu. Masak awal, macam perut anak-anak tu orang kata terisi lah, kerja-kerja rumah semua settle, dia pun bangun ada makan. Jadi dia tak ada peluang nak marah saya. Saya cuba buat settlekan semua. Settlekan dulu, jadi dia tak ada peluang nak macam nak kau ni asyik main phone je, makan tak ada pun. Saya buat macam tu. Jadi saya cover dulu, buat kerja, baju dia kat Dobi pun semua saya settlekan, pergi ambil uniform dia, macam tu. Guys, dengar ni tips tau. Sebelum buat business you on, settlekan apa yang patut. Suami, makanan, rumah, kemas, anak-anak, baju basuh, settlekan dulu. Alright, lagi sambung. Best ni. Lepas tu bila dia nak makan, bila dia balik kerja sebab husband kerja shift kan. Balik okey rumah dah bersih. Jadi dia tak ada point nak marah saya. Kalau saya main phone lama-lama pun dia tak ada point sebab benda semua dah settle kan. Kau nak apa lagi kalau banyak cakap kan aku tampar je macam tu. Jadi saya tak mau bagi dia marah saya langsung lah. Saya tak bagi peluang dia marah. Kalau macam ada kelas saya akan bagi tahu sebulan awal. Jadi dia macam boleh prepare lah. Dah lama-lama sekarang ni dia pun dah boleh, dia tak kisah dah kalau saya ada kelas ke apa, dia dah okey lah. Oh, amazing. Okay, boleh tak share sikit apa yang you dah capai selama join Factfler ni, ataupun apa perubahan dalam hidup you sebelum dan selepas buat bisnes dengan Factfler? Okay, sebelum ni memanglah kat saya macam
macam kalau nak bagi duit kat mak tu tak dapat. Sekarang Alhamdulillah setiap minggu saya dah boleh bagi duit kat mak. Walaupun mak tak minta, tapi saya dapat bagi tu. Walaupun saya nak perempuan, mak tu pun tetap tanggungjawab orang. Setengah orang cakap perempuan tak payah bagi kan. Tapi tak, setiap minggu saya boleh bagi duit kat mak abah saya. Lepas tu boleh, yang terbaru ni masa sira promo, saya dapat beli laptop dengan printer, duit. Sira promo yang selama 6 bulan Kak Yang buat tu. Saya dapat beli laptop dengan printer cash, 2,000. Duit untung dapat beli. Lepas tu ada tak cerita dulu saya ada tulis dekat masa 2019 saya punya impian dream board tu. Saya tulis saya nak bawa keluarga saya naik kapal terbang, jalan-jalan naik flight, pakai duit untung lah. Tapi setiap kali nak balik kampung, kalau naik flight pun mesti husband saya yang bayar. Sampai dia cakap, kau cakap nak bawa jalan naik kapal terbang tapi balik kampung aku juga. Nantilah. Tapi saya dapat juga bawa masa kita buat Grand Award dekat Sarawak tu. Yang tu memang dia besar pakai duit saya. Semua 5 orang pergi, 5 orang anak 3 orang, husband dengan saya. 5 pergi pakai duit Fairflow. Yang tu best tu. Wow, nice lah. Dapatlah. Impian yang saya tulis dekat dream board tu tercapai lah. Banyaklah tercapai. Alhamdulillah. Berapa tu habis pergi dan balik tu, pergi Kuching hari tu? Pergi flight dekat Sri Mulbis sebab saya booking lewat. Sebab husband baru tahu dia dapat cuti kan. Lepas tu apa makan apa semua, pergi sana makan lobster tak. Sebab anak tak makan lobster kan. Makan shopping apa semua dekat 2,000 jugalah. Hotel je husband saya sponsor. Dia kata tak apalah, hotel biar dia bayar. Macam dia pun excited sebab dia pun tak sangka. Dia kata sampai dia cakap kalau tak sebab Fairflow dia tak sampai Sarawak. Dia cakap gitu. Semua first time lah pergi Kuching. Pergi Kuching waktu tu kan? Masa tu first time lah pergi Kuching. Sampai sana kereta sewa pun semua kawan dia ada bagi kat sana. Kawan-kawan dia polis kat sana ramai kan. So dia orang bagi. Seronok lah dapat pergi satu family. Tak sangka pula kita orang dapat pergi satu family. Kalau nak ikutkan plan asal saya nak pergi seorang je. Tapi last kali dia cakap dia dapat ni, saya kata okey lah. Alang-alang tu duit pun ada, saya terus beli flight tiket 5 orang. Bestnya. Dekat sana lah husband saya tepuk tangan kat sana. Akhirnya dapat juga. Yang saya cakap. Apa tu? Saya cakap. Masa dia kutuk saya kan, masa dia kata kau ni bisnes kau likut lah kalau macam ni. Kalau dia cakap macam tu, saya kata saya cakap satu hari aku akan pastikan kau tepuk tangan kat aku. Saya memang cakap dekat depan muka dia. Malam tu bila habis kita punya event malam tu kan, saya bawa balik lah ni. Berapa tu? Tu dia. Saya punya top stokis, saya dapat top stokis gold kat sana. Saya bawa balik tu, dia buka pintu bilik, dia tepuk tangan kat saya. Ya Allah, seronok lah. Sebab apa yang saya cakap tu jadi kenyataan. Amazing. Cuma dia tak masuk lah masa malam tu sebab dia jaga anak kan dekat bilik. Dia tak nak masuk. Ni dia ikut saya pergi kelas. Ya Allah, ni memang best. Macam mana ni? Share sikit. Macam mana boleh sampai join kelas ni? Pelik ni. Memang pelik gila. Sebab dia memang tak suka. Sebab dulu pun dia tak bagi saya masuk kelas. Macam tak payahlah buang masa bagi dia kan. Tapi bila dah tengok progress apa semua, masa dekat nak ubah hidup 2019, Dok ada suruh tulis 101 impian tau. Jadi dekat situ saya masukkan impian saya tu kat situ. Tahun nak ubah hidup 2020, husband aku mesti ikut aku pergi kelas, duduk seat depan. Masa pergi 2019 duduk seat VIP je. Masa yang 2020 saya duduk dekat Supreme dengan husband dekat seat depan. Jadi apa yang kita tulis tu maknanya bukan sia-sia, betul lah. Saya percaya apa yang saya tulis tu jadi. Dalam 101 impian saya tulis 2020 nak ubah hidup mesti husband aku kena ikut aku masuk kelas ni. Alhamdulillah saya memang dapat. Memang amazing gila. Kadang-kadang macam tak percaya. Dia macam apa? Tulis je tapi betul jadi kenyataan. Betul, amazing. The power of writing. Okay. And then macam mana boleh susun stok tu? Tak faham lah. Daripada tak support boleh jadi ambil stok dekat HQ and then tolong packing. Macam mana tu? Tunjuk-tunjuk sikit gambar dia. Tunjuk gambar dia tadi tu. Dia sendiri yang offer.
tanya sebab dia dah terlampau dia nak tengok saya bawa balik banyak apa semua kan. Okay. Dia tengok saya bawa balik banyak, dia kata tak apalah, Meg dia tolong packing. So sekarang ni memang kalau stok ke tak cukup ke apa semua dia yang urus lah. Jadi kurang sikit walaupun dia kerja tapi dia semangat nak tolong sebab dia kata macam best lah, bagi dia macam best sebab dia tengok saya dah ada duit, dia tengok banyak perubahan lah. Sebelum ni saya seorang yang macam mana sebab tak ada kawan. So bila dia keluar pun saya nak marah. Tapi sekarang saya dah ada kawan ramai dalam factor, dah ada circle kita kan, ada kawan. So dah boleh bagi macam dia nak keluar pun saya tak kisah dah. Sebab sama-sama dia pun bagi saya keluar, saya pun bagi dia keluar. Macam tu jadi macam dah seronok lah. Lepas tu kita pun pergi belajar kena betulkan apa tu bos? Alignment. Alignment. Tanya kat Mary pun tahu. Okay, betul kat Mary pun tahu. Aduh. Alignment. Dia pun masa dia pergi kelas, dok tu kan ada kita buat kan yang hari kedua, ketiga macam tu. Kita ada buat dan balik pada kelas tu saya tengok banyak juga perubahan dekat dia. Dia pun dah mula tolong dalam bisnes. Dia pun banyak bila satu-satu benda tu dia dah tukar kepada positif. Sebelum ni dia selalu sangat negatif kan. Tapi alhamdulillah balik pada kelas tu dia pun dah orang kata apa banyak positif masuk dalam dalam dia punya mindset dia lah. Alhamdulillah. Okay. Puan Rosinda, Mary dengar ada kereta baru keluar. Ya ke? Kena cicit. Tahun lepas. Cerita dia macam ni. Husband saya ni, dia tak ada hutang bank tau. Dia kereta Alza tu yang saya buat tu masa saya kerja dulu. Saya dah beli kereta tu. Dah saya beli dalam sebulan tu saya berhenti kerja, terukkan saya. Berhenti kerja lepas tu dia kena tanggung hutang saya. Dan lepas tu bila dah ni dia macam kan government kan dia macam detect dia cukai lah apalah. Banyak nak kena bayar sebab dia tak ada hutang bank kan. Yang hutang rumah government punya hutang. Lepas tu saya kata beli je lah kereta saya kata kan. Kalau susah-susah you buat je satu loan bank. Lepas tu dia cakap kalau aku beli kereta siapa pula nak bayar. Tak apa, Alza tu dah nak habis, tak apa saya boleh bayar. Saya cakap tu sebab saya cakap inilah masanya dulu saya dah susahkan dia. Saya pergi buat loan kereta, dapat kereta sebulan saya berhenti kerja. Inilah masa dia saya nak balas balik. Saya kata belilah kereta saya kata. Lepas tu dia pun Kereta apa? Tunjuklah. Kereta kita beli kereta Honda je. Honda je. Honda apa? Honda apa? Honda ketam dia orang panggil lah. Yes, Honda ketam. Honda Civic yang ketam tu guys. Macho gila. Kan? Berapa tu harga kereta tu? Allah, berapa berapa ratus ribu tak? Tak. Teruk Amazing. So bulan-bulan siapa yang bayar tu? Husband ke you bayar? Tengok kadang-kadang saya rasa saya bayar. Kadang-kadang dia bayar lah sebab kita nak letakkan nama dia tu dia ada hutang kan sebab nak ada kan. support. Lepas tu mula-mula dia takut tau. Dia cakap takut tak boleh nak bayar sebab anak saya dah 3 orang sekolah swasta, sekolah agama kan. Berapa sebulan kereta? Kereta tu 1,200, kereta Alza 700. Kira kita bayar kereta saja dalam hampir 2,000 lah kereta saja punya hutang. Tapi mula-mula dia takut tapi saya kata saya dah pernah pergi kelas dok tau. Dok kata buat dulu. Lepas tu baru kita fikir. Saya cakap macam tu kat dia dan dia pun buat. Dia pun buat apa yang saya cakap okey tak apa kita buat dulu. Lepas tu kita carilah jalan nak selesaikan dia tu. Dia cakap macam tu tapi alhamdulillah tak ada lagi masalah kita orang sangkut tak boleh bayar kereta ke apa tak ada lagi setakat ni Alhamdulillah. Betul? Tapi walaupun nama dia kereta tu tapi dia cakap kalau saya tak buat bisnes ni memang dia tak akan berani lah ambil kereta tu dia cakap. Dia tak akan berani ambil. I see. Nasib baik ada isteri yang nak bantu suami. Okay. Ada apa lagi tak yang nak share ataupun nasihat lah pada kawan-kawan lain yang maybe pernah mengalami apa yang you pernah alami ni, kata-kata nasihat ataupun semangat pada dia orang.
Okey, saya tahu memang ramai sangat orang yang ada masalah macam saya. Korang jangan rasa macam bila orang kutuk rasa macam down, betul tak nak buat dah. Lepas tu macam meratap sangatlah bila orang kutuk. Korang jadikan satu benda tu satu kebengangan. Korang tunjuk, korang buktikan. Dia tak ada, korang jangan bergaduh tau dengan suami korang. Korang jangan nak, kau tengoklah aku dah. Jangan bergaduh. Korang diam, korang buat je. Korang tunjuk je result. Bila dah ada result, dia sendiri akan tolong korang. Sampai kadang-kadang dia tanya, Mama tak live ke lagi hari ni? Mama tak ni lagi hari ni. Dia yang ingatkan saya. Sebelum ni bila nak live cakap aku jual muka. Sekarang hari ni cik dia TikTok lagi dengan saya. Astagfirullahaladzim. Sebelum ni Cik ada cakap TikTok. saya jual muka. Hari ni dengan dia dengan dia jual muka. Macam mana? Amazing. Tengok sikit TikTok, tengok sikit. Aku rindu kamu jadi satu. Ketika kita muda, ombak di laut pasang. Cinta kita berdua juga pasang sayang. Amazing. Macam mana dia boleh nak TikTok tu? Dia tengah buat apa tadi? Lock dia punya motor. Dia cakap, jomlah TikTok. Macam cakap yang tu. Sebab tadi saya tunggu customer datang ambil barang. Sambil tunggu tu saya kata, jomlah TikTok. Betul, boleh. Dia pun terus jawab tak ada. Dia cakap, nak cakap, tak nak lah. Malai nonsense lah. Tak cakap macam tu. Betul, boleh. Saya pun okey lah. Dia dah boleh. Dia macam, dulu dia susah sekarang dia macam dah open minded lah. Sebelum ni tak macam tu sekarang. Sebelum ni dia tak suka macam tu. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Okay. Lagi-lagi teruskan nasihat ataupun macam mana tips. Ada tips tak nak pikat hati suami ke? Share ni ramai orang. Sekarang ada 44 orang ni nak dengar. Okey, korang macam saya cakap tadi, sebelum nak buat apa-apa kerja, korang settlekan kerja rumah tu. Pikat dulu perut dia, pikat dulu hati dia, layan dia dulu. Lepas tu dah settle semua korang buatlah. Jangan masak pun belum lagi sarapan pun tak siap lagi korang dah main phone, memang dia marah kan. Sebab orang lelaki kan, kalau dia dah kenyang tu dia tak marah lah. Lepas tu kalau macam dia tolong korang COD ke apa, korang bagilah sikit untuk dia. Bagi upah lah, bagi upah. Bagi upah. Macam saya pun saya bagi tau. Sebab saya tolong, saya bagi gaji dekat dia. Sekarang ni gaji amazing. Aku gajikan dia. Kelas makcik. Tak lah apalah. Saya bagilah gaji setiap bulan, memang dapat. Saya bagi gaji. Tak ada dia buat saja biar dia seronok lah. Betul. Okay, waktu makcik buat live, dia tengok tak? Dia tolong share ke apa ke? Dia tolong tak? Tengok. Tolong share. Kadang-kadang saya yang suruh, sharekan tu. Lepas tu, kalau macam posting apa-apa, dia akan share juga. Tapi dia tahu, bila dia pergi kerja, kawan-kawan dia tanya, Cik, wife cik tu buat bisnes apa? Dia orang tanya, dia buat bisnes apa? Lepas tu cik, tahu tak, dekat sebenarnya dia kerja polis yang peronda tu. Jadi polis peronda dia orang ada satu bilik, kalau korang tengok wayang tu kan, cerita polis-polis tu ada loker kan. Yes. Dalam loker laki aku tu ada habis, ada sirap dia buat jual weh. Ya Allah, dia jual kat tempat kerja dia. Dekat dalam loker dia tu, nanti dia akan adik saya, sirap dah tinggal 3 je kat loker. Dia Nak buat bisnes jual. lah tu, nak bisnes lah tu. Okey, saya bagilah harga VIP customer kat dia. Bukan saja. Bagi commission lah. Commission lah. Lepas tu saya kata, ada orang nak beli ke? Office awak kan semua laki. Unit peronda tu laki tau majoriti. Ada lah. Nanti dia cakap, anak boleh. Dia cerita lah, anak boleh pakai, wife boleh pakai. Dia cakap macam tu. Masa yang kotak tu lagi laku tau. Sebab dia kata dia bagi pitching kat dia orang, cakap bagi hadiah kat wife. Banyak dia. Dekat 20 box rasa dia bawa pergi office habis. Tak sangka kan dia tak jual sebab macam ni dia tak suka bisnes. Dia memang tak suka bisnes. Dia tak pandai lah nak buat bisnes. Tak ada darah bisnes. Tak ada darah bisnes. Makan gaji kan, orang makan gaji ni susah sikit. Tapi Alhamdulillah dia nampak
Saya pun tak sangka rupanya dia duk bawa cereal pergi jual. Nanti dia update cereal tinggal 3 nanti dia bawa lagi. Duduk kat dalam locker dia tu ada cereal. Sebab dia dah nampak dah wife dia dah buat duit, buat 200 lebih kot setahun. Ada ke suri rumah buat 240? 240. Tahun lepas sahaja. 240. Tahun 2019. Amazing. Okay, boleh tak share apa reaction your parents and your in-law selepas mereka tahu you dapat anugerah pada malam grand dinner tu, and then selepas you share dengan mereka, apa diorang punya reaction? Dia orang happy lah, macam saya ada kakak ipar saya, kakak abang saya ni, kakak pada husband lah. Dia ni kerja JPJ tau, dekat Penang. Dia ni kerja kelakar sikit. Dia selalu kalau orang cerita pasal fake fleur, dia mesti selitkan adik ipar aku berniaga beratus ribu dapat beli kereta Honda, jual fake fleur je. Dia suka cerita kat kita orang. Macam dia duk cerita lah kat kawan-kawan dia, kadang-kadang macam kelakar pun ada. Dia macam best lah. Dia bangga lah. Dia bangga lah. Dia bangga. Memang best. Kakak ipar dia tu kelakar sikit. Nanti apa-apa dia akan cerita kat kawan-kawan dia. Dia macam best. Tambah macam abah saya. Dia memang ni lah. Kalau saya call dia, abah saya tu dia macam Kak Yam nombor 2 tau. Nanti dia tanya sale saya berapa. Abah saya tu. Sampai saya dah sekarang ni jadi tabiat dah. Bila hantar report sale dekat group, dekat abah saya pun saya akan copy paste hantar dekat dia juga. So dia nampak lah progress saya. Sebab abah saya ni dah orang yang sangat-sangat frust masa saya ambil keputusan nak berhenti kerja dulu. Abah saya ni sangat-sangat frust, tapi sekarang ni dia dah seronok. Kalau apa-apa pun dia akan tanya saya dulu. Kalau macam nak pergi makan kat mana dia nak ikut, dia seronok lah. Dia seronok. Dia cakap apa waktu you share tu? Dia cakap apa? Tahniah ke? Bangga ke? Dia tahniah bangga. Dia orang tengok live tau malam tu. Yes. Saya bagi tahu kat adik ada live, so boleh buka bagi mak dengan abah tengok. Dan saya pun tak tahu yang saya nak kena naik pentang masa tu. Saya suruh dia orang tengok saya nak jalan kat red carpet lah. Saya cakap tu nanti aku jalan kat red carpet korang tengok tau. Tak sangka pula dia orang dapat tengok saya naik kat atas pentang. Yang tu memang tak sangka sangat. Ada orang dapat tengok macam tu. Amazing. Okay, in-law pula. In-law macam mana? Betul. Sama juga dia orang pun bangga. Sebelum ni saya kan tak ada apa-apa kan, tak boleh nak bagi apa sekarang ni. Alhamdulillah, kalau saya ada rezeki lebih, memang saya selalu buat setiap minggu. Saya sebab kawan saya dekat kampung ada dia buat bisnes jual ikan. Ikan, kawan saya tu ibu tunggal lah. Saya selalu bantu dia. Kadang-kadang saya bagi dia 100 ringgit ni kau buat lah macam mana pun, kau bagilah kat siapa-siapa ikan. Kau bagilah kat orang kampung, kat Hasnah ke apa. Sebab saya memang suka, sebab tu saya nak buat bisnes. Saya ada duit sendiri, saya boleh buat macam tu. Saya memang suka bagi benda dekat orang. Tak tahu kenapa, memang macam tu, memang saya seronok. Bila saya dapat bagi, saya seronok. Bukan saya nak bangga diri ke apa tak, tapi jadi macam seronok, kepuasan. Jadi macam bila dapat bagi tu, rasa macam happy. Macam kalau ada pun masalah pun saya dah boleh lupa bila saya buat benda tu. Kadang-kadang saya bagilah. Macam hari tu hari ibu, hantar bunga untuk mak mertua. Lepas tu anak saudara dapat result bagus, UPSR saya hantar bunga juga. Lepas tu terbaru ni dapat result SPM bagus, saya bagi bunga juga. Tu sebelah husband. Sebab sebelah saya tak ada lagi anak saudara besar. Jadi dapat raikan dia orang lah. Seronok, memang seronok sangat. Waktu terbaru ni beli ikan 3 kilo lebih kot. Boleh bagi kat kakak ipar, kat mak. Dia orang kat kampung, rumah dekat-dekat kan. So dapat bagi macam tu. Seronok lah. Dia orang pun alhamdulillah macam tak adalah macam bila saya dah buat TikTok pun tak adalah cakap ni tak baik buat TikTok ke apa. Tak ada cakap macam tu. Sebab sebelah husband dia orang alih-alih warak-warak sikit. Orang alih-alih tak macam sebelah saya macam gila-gila sikit. Tapi alhamdulillah dia orang dapat terima lah apa saya buat. Amazing. Pernah tak diorang waktu you start business and you start live and everything, pernah tak diorang ada cakap-cakap tak payahlah buat atau kecam ke? Diorang tak ada lah. Diorang tak ada. Sebab saya masa mula nak bisnes yang suka kuat kecah sama saya je. Dia je yang ni macam diorang kurang. Tak ada. Tak tahu lah diorang tak cakap kat saya, tapi yang saya cakap sekarang ni saya tak pernah dengar lagi lah diorang cakap saya macam tu.
Okay. Puan Roslinda, kalau Mary tengok you punya sales tahun lepas 240. Kalau nak dibandingkan dengan gaji you, banyak tak beza? Gaji you dulu berapa? Gaji dulu sebulan dalam 2,500 je. 1,500. Okay. 2,500 tu tolak anak kat Taska 1,000. 1,000 mahalnya. Taska dulu mahal. Anak saya 2 orang duduk sampai petang. Okay. Duduk sampai petang. Maksudnya kan. seorang 500. Yang adik mahal sikit. Masa tu dia baby kan, Alia kan, baby dia mahal sikit. 1,000 Taska. Lepas tu pulang alik pergi kerja lagi. Tak ada simpan pun masa kerja. Tak ada simpan. Tak ada simpan, cuma glamour je. Sebab saya kerja sebagai consultant dulu. Dapat naik kapal terbang pergi sana sini lah. Glamour tu je. Duit ada. Dapat glamour je. Dapatlah. Consultant apa tu? Consultant apa? Tour consultant. Tour consultant. Dapatlah pakai ribbon, ambil gambar dekat London gitu je. Tapi duit tak ada. Kira company bawa lah. Company bawa je lah sebab kerja kan. Pergi Indonesia tapi tak shopping pun, kerja. Tapi alhamdulillah kerja sampai dapat pergi buat umrah lah. Dapat bawa mak mentua. Pergi jalan Dapat bawa mak mentua pergi sekali masa saya bertugas. Husband saya nak belanja mak dia, husband dengan kakak ipar saya nak belanja mak dia pergi umrah. Jadi dapatlah bertugas tu bawa mak mentua macam tu. Alhamdulillah. Okay. So kalau nak dibandingkan gaji dengan sales sekarang memang sangat beza lah kan? Sangat beza. Sekarang saya dapat gaji, saya tak bayar anak. Saya di rumah je. Kata habis duit kan macam tu. Setiap hari naik pergi kerja tol lagi, minyak lagi. Sekarang tak ada. Tak payah keluar sekarang. Call je bos lagi dah tak ambil. Belagak. Betul. Semuanya di hujung jari lah sekarang. Sangat amazing. Okay. And then apa yang okay, you dah capai beli kereta, you dah capai apa yang you nak capai tadi, iaitu suka nak memberi pada orang. Kalau you nak bagi, you boleh bagi. Okay. Apa lagi yang you nak capai selepas ni? Okay, pertama kali 2020 ni memang saya dah tuliskan dekat dream board saya nak bawa mak saya dengan ayah saya pergi umrah sekali. Kalau boleh bulan 12 lah. Saya memang dah tulis bulan 12, 15 Disember 2020 saya nak bawa mak abah pergi umrah dengan suami sekali. Saya siap tulis harga package 42,000 dekat saya punya dream board. Sebab saya tahu lah saya tukar satu, jadi saya tahu harga, saya suruh tulis. Saya tulis. Lepas tu dalam tahun ni juga saya nak beli rumah. Saya nak beli rumah. Bukan saya tak bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Sekarang memang saya dah ada rumah tapi rumah sangat kecil. Kalau tanya Kak Yang tahu dia pernah datang rumah saya. Memang kecil rumah saya. Sampai terbaru ni kita orang borak dengan, saya borak dengan suami dia kata, bang perasan tak? Rumah kita ni kalau mak you datang, mak I tak boleh datang. Kalau mak I datang, mak you tak boleh datang. Sebab apa? Sebab tak Amboi, UI kita orang UI. Amazing. Sebab tak muat. Bukan sebab tak suka ke apa kan. Sebab tak muat. Terpaksa cakap, mak jangan datang minggu ni. Sebab mak saya suka datang tau. Mak saya suka datang sebab abang saya boleh bawa kereta. Dia suka datang. Jadi bila mak mentua nak datang, bila mak mentua saya datang, nanti adik ipar akan datang sekali lah. Adik ipar. So ramai. So saya family ramai. Nanti saya akan cakap, telefon mak saya siap-siap. Mak, minggu ni mak jangan datang tau sebab mak ni nak datang. Macam jahat kan? Macam jahat. Suami saya kata, kan macam lah mak kita ni bergaduh. Dia kata, dah sempit. Kalau datang nak duduk kat mana? Tak ada tempat nak duduk. Lepas tu bilik tengah, rumah saya dia ada bilik 3. Bilik tengah dah, anak dah tidur 3 orang. Bilik belakang dah saya dah buat mini office. Lepas tu bilik depan dah saya dengan dia kan. Memang tak ada tempat. Rumah saya macam petak. Daripada depan nampak dapur macam tu. Kita kata lah walau macam mana pun 2020 ni kita cari rumah baru. Tapi dia ada cakap lah semalam. Dia kata dia boleh buat loan macam ni. Lepas tu saya kata tak apa sebab saya dah ada SSM. Saya dah ada company account. So benda tu lagi kuat kalau kita nak buat loan bersama. Berdua kan. Nak buat loan bersama. Baru ni dengar Tuan Jerry cakap kalau nak invest beli rumah lagilah semangat, seronok sangat. So sekarang ni dah boleh bincang lah nak beli apa semua. Masing-masing dah yakin dah. Dah macam confident lah kalau kita nak beli rumah kita dah mampu nak bayar macam tu.
Amazing. Okay. So, kata-kata terakhir sebelum kita habiskan live ni. Puan Roslinda nak bagi ataupun nasihat ke, nak bagi diorang sentap ke? Bagi sekarang. Bagi diorang. Sebenarnya diorang tonton ni untuk dapatkan inspirasi. Macam mana Puan Linda daripada pernah kena ayat macam tu dengan husband, tapi sekarang ni husband dah sama-sama, siap pergi kelas lagi sama-sama. That's why diorang nak kata-kata semangat sikit. Sebab diorang ni mudah down tau. Mudah down, husband tak support sikit, tak nak buat live lah, tak nak buat apalah. So bagikan kata-kata semangat atau nasihat anda yang terakhir. Okay. Korang jangan cepat down. Kalau macam husband cakap apa pun, biar je, jangan cek gaduh dengan dia. Biar je dia settlekan kerja rumah, settlekan perut, settlekan anak dia apa semua. Lepas tu korang buat lah. Lepas tu korang tunjuk result yang betul-betul gempak. Korang jangan buat biasa-biasa, korang kena buat luar biasa. Baru korang akan dapat result yang gempak. Bila dah dapat result tu, dia dah tak cakap dah. Dia mesti punya akan bantu. Sebab kalau korang tahu cerita bos kita Kak Yam tu pun sama juga. Dulu bos Salih selalu condemn dia juga. Jadi korang tak payah bila orang cakap sikit nak down, cakap sikit nak lemah, nak sedih, tak payah. Buang, campak je jauh-jauh. Jadikan kata-kata dia tu satu, orang kata apa, satu kepengangan. Macam saya lah, sebab sebelum ni husband cakap, kau ni, bisnes kau ni lingkup lah, habis lah. Okey, tak apa, satu hari kau akan tepuk tangan kat aku. Memang betul dia tepuk tangan kat saya. Tepuk. Tepuk. Lagi satu, saya tambah sikit. Maybe si isteri pun kena pastikan dia sentiasa bersemangat untuk tunjukkan result, betul? Betul. Kalau isteri tak, yang kena semangat dulu. Betul. Kalau isteri tak agresif, macam mana result tu nak muncul? Macam mana husband you nak support? Betul tak? Dia macam nampak macam kita kejap nak buat, kejap tak nak buat. Dia pun malas lah. Kalau kita yang betul-betul agresif, kita tunjuk semangat lah. Hari-hari dia nampak kita buat posting, mesti dia dah nampak progress kita tu. Dah posting banyak pun dia best dah. Dia dah seronok. Dia bukan nak duit kita pun sebenarnya. Dia orang tak nak pun duit kita. Dia tak nak kita kecewa. Bila kita tak buat, rugi, stok pun simpan tepi peti ais, kecewa lah. Macam tu saya suka. Kalau dekat team saya suka letaklah stok tepi peti ais, nanti beku. Saya cakap tu je kat team saya. Betul. Okay, thank you so much untuk Puan Roslinda yang share memang best gila tips hari ni. Journey dia, thank you sebab tak ramai orang nak share pengalaman dicemuh macam tu sekali oleh suami, tapi akhirnya suami dah terbuka hati, dah tolong, siap packing lagi, siap pergi kelas sama-sama lagi. Kau ada? Kau tak ada? Ikut macam mana step yang Puan Linda buat. Okay? Itu saja. Thank you so much Puan Roslinda. Semoga dimurahkan rezeki dan kaya berjaya bersama Fefler. Okay. Bye. Bye. Guys. Macam terbakar tak result kita hari ini? Korang dah dapat kan? Korang request, ramai orang request. Saya nak topik husband tak support, boyfriend tak support. Senang je, dia sama je. Macam sebenarnya macam ni. Apa yang kita sedang buat ni adalah benda yang online. Secara online, betul tak? So, sambil-sambil kita main Facebook tu, kita promote. Sambil-sambil kita main IG tu, kita promote. Kita buat senyap-senyap je. Senyap-senyap. And then bila dia dah nampak, banyaknya, makin lama makin banyak produk. Makin lama makin banyak produk. So, dia akan nampak dengan mata kepala dia sendiri. And he will start believe. Wow. Dia dah banyak lah stok dia. Wow, dia ada duit. Tak payah minta duit dengan aku lagi. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay. Kalau lah cuba korang tempatkan, korang fikir, kalau korang tak buat bisnes pun, korang tetap main Facebook, betul? Korang tetap main IG, betul tak? Suami you all tak marah kan you all main social media? Tak kan? So, buat saja. Don't worry. Just tunjukkan. Buat lagi dan lagi. Tapi ikutlah step yang Puan Roslinda share tadi. Settlekan dulu makan dia, bagi dia kenyang dulu. Sebab orang selalunya dia marah bila dia lapar. Kan? Bila dah kenyang dia tak marah. Okay?
And then settlekan baju, settlekan anak-anak cantik semua-semua. Rumah dah kemas. So bila dia balik kerja tu, dia tengok kita main phone pun tak apa. Rumah dah kemas. Makanan dah ada atas meja. Baju dah basuh, baju dah lipat, baju dah gosok. Betul tak? Okay? So sebenarnya you all dulu kena support diri you sebelum suami you support. Sebelum boyfriend you support. Sebelum crush you support you. And then aggressive. Buat dengan semangat gila-gila. And then result will make noise. Senang je guys nak kaya berjaya dalam bisnes ni tanpa support. Sebab Kak Yam dulu pun macam tu. Mary tahulah Mary dekat dengan Kak Yam. Okay? Puan Roslinda. Tahniah. Okay, nampak dia dah beli kereta. Dapat award. Dah boleh bawa family dia naik kapal terbang. Kalau dia still lagi. Kalau dulu dia layan apa yang suami dia cakap. Dia down. Dia tak buat apa-apa. Dia stop business. You rasa dia boleh tak pergi Kuching naik flight. Bersama dengan ahli keluarga dia 5 orang. Tak mungkin. Mungkinlah satu hari nanti bila saving dah banyak. Kan? Rugi guys kalau you all layan. Korang kena fikir macam ni tau. Kalau aku buat bisnes, okay aku jadi rumah. So apa yang aku ada lepas ni? Korang kena fikir macam tu. Tapi kalau pun aku tak bisnes, aku still main Facebook kan? Aku still main IG kan? Okay. Alang-alang tu why not aku just promote. And then suruh je lah lidah aku post. Ataupun lama-lama you dari dropship and then you naik agent. Lama-lama sampai stok. Tapi jangan sesekali minta tolong suami untuk post ke, untuk packing ke kalau dia tak support. Just tunjuk je result. You kena susah-susah dahulu. Itulah cara Kak Yam dulu buat. Dia susah sendiri dulu. Dia tak pernah pun nak minta tolong. Kecuali waktu first tu lah COD. And bila lama-lama dah nampak makin banyak suami yang offer diri untuk bantu. Amazing tak? Yang sebenarnya ramai orang ni dia suka melayan. Satu. Itu sebenarnya benda tu kita boleh kawal tau. Kita boleh kawal untuk pilih dia jadikan dia sebagai pembakar semangat ataupun pilih dia untuk down. Hidup ni kan pilihan. Kita yang buat keputusan. Betul? So, you boleh pilih untuk down ataupun you boleh pilih macam Puan Linda tadi. Dia jadikan kebengangan. Dia jadikan benda tu adalah semangat dia untuk dia bangkit lagi. Untuk dia tunjuk result gila-gila lagi. So, you boleh pilih. And the moment you dah start pilih, contoh you pilih untuk terus semangat. Apa saja kata orang, you jangan layan. Terus buat, agresif lagi. Kalau suami tak bagi buat live, jangan buat live. Promote je, promote. InsyaAllah akan ada juga. And then jangan lawan. Sebab bila you lawan, benda tu dah jadi tak redha, tak ada keberkatan. Itu pun bahaya. So apa yang you boleh buat adalah, sebenarnya suami ni dia tak faham kenapa kita buat bisnes. Walaupun dia tahu sebenarnya kita nak bantu dia. So kita kena fahamkan dia dalam cara lain adalah you slow talk. Buat heart to heart discussion. Okay, luahan. Cakap suami pula. Abang, abi, sayang, darling, honey. Sebenarnya saya buat bisnes ni sebab saya nak bantu awak. Sebab saya tahu awak sangat penat. Kerja, cari duit untuk anak-anak kita, untuk saya beli makeup, untuk saya beli baju, untuk anak-anak kita lagi pampers, susu. Saya tahu awak sangat penat. Jadi saya buat bisnes ni adalah untuk membantu meringankan saja. Bukan sebab saya nak kaya sangat pun. Tak, sebab saya nak bantu family kita. Saya tak nak awak susah. Kalau awak susah, kalau awak penat, nanti awak sakit. Kalau awak sakit, siapa yang susah? Saya. Nanti siapa nak bagi makan pada anak-anak kita? Kalau awak tak ada, awak ni ketua keluarga. So, untuk memastikan awak terus sihat, awak terus bersemangat, saya akan bantu awak. Saya akan berada di sebelah awak. Macam itulah kena cakap. And insyaAllah, you punya husband tu akan memahami and akan support you. Kalau, and then cakap, kalau abi, sayang, honey, abang tak support pun tak apa, saya nak minta doa saja and then minta redha je.
Sebab redha suami sangat penting untuk saya teruskan bisnes tu. Faham tak? Gaduh kadang-kadang gaduh lah. Tapi kalau slow talk, yes, you need to slow talk and fahamkan dia. Yang you buat ni bukan untuk siapa-siapa. Tak apa, saya tak akan menyusahkan abang. Saya tak akan suruh abang post, saya tak akan suruh abang select tab ke apa-apa, tak. Saya buat sendiri tapi saya nak you doa je and then redha je. Macam tu. You kena cakap macam tu. Okay? Yes, hidup ni pilihan. Pilih untuk berjuang ataupun untuk down. Betul, betul. Cakaplah. Kita sebenarnya kenapa banyak benda terjadi pergaduhan apa semua, lack of communication. I tak cakap untuk you je. I sendiri pun banyak lack of communication. But kita kena sentiasa perbaiki, betul? Okay? So nampaknya kita dah 1 jam bersama dalam The Siti Mary Show. So, korang rasa topik apa pula yang Mary kena bawa next hari esok, lusa dan seterusnya? Alhamdulillah. Boleh tak share dengan Mary? Apa topik lagi yang you all nak? Sambil-sambil tu Mary makan strawberry. Sedapnya. Kan? Cepat, topik apa next? You all boleh request dengan Mary. Mary akan bawakan dekat you all and cari tetamu yang ada pengalaman and yang akan bantu dengan you all. Request topik-topik apa je. Topik sakit bukan penghalang bisnes dah bawa. Adik-beradik tak boleh buat bisnes dah bawa. Suami tak support pun dah bawa juga. And then apa lagi? Ego membunuh. Alright. Amazing. Kak Yang pula dah. Mary tahu topik ni memang insyaAllah akan bagi ramai orang sedar. So, thank you so much for the suggestion. Ego membunuh diri. Yes. Ramai orang sebenarnya tak berjaya because of ego. Banyak sangat stuck dia sebab dia rasa dah cukup bagus. Tak payahlah belajar-belajar ni, tak payahlah buat bisnes, cukuplah bekerja je. Terlalu ego. Okay? EP yang tiba-tiba down lama tidak aktif, tiba-tiba kembali semangat. Wow, amazing. Okay, ego. Alright? InsyaAllah Mary akan bawakan untuk you all. So, thank you so much guys untuk yang share, untuk yang komen, untuk yang bagi love pada hari ni dekat Mary. And then, thank you pada tetamu Mary sekali, Puan Rosinda Rosli yang sudi untuk untuk sharekan pengalaman beliau. Dan insyaAllah Mary akan sajikan korang dengan topik-topik yang best. And then, thank you so much for support The Siti Mary Show. InsyaAllah setiap hari kita akan bersiaran daripada hari Isnin, hari Sabtu, hari Ahad kita cuti. Okay? So itu saja guys. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.